Adat Melayu suka berpantun, menjadi mukadimah indah berbahasa. Terima kasih Datuk Pengerusi Tetap yang bijak lagi santun. Beri laluan untuk saya terus berbicara. Saya Jumaiyah binti Haji Masdi, Ketua Wanita UMNO bahagian Shah Alam, mewakili wanita UMNO Negeri Selangor, akan membahaskan usul politik ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Wanita UMNO. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang dan salam sehati sejiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Pengerusi Tetap Datuk Saripah Aminah B binti Said Muhammad, bersama-sama dengan kita Yang Berhormat Timbalan Presiden Datuk Muhammad Hassan, yang berbahagia Timbalan Pengerusi Tetap Datuk Dr. Azizah binti Johor, yang dikasihi Ketua Wanita UMNO Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, yang berhormat Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia Yang berbahagia Datuk Noliza binti Abdul Rahim, yang dimuliakan Wakil Majlis Tertinggi UMNO Malaysia Yang berhormat Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Kadir, yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, dan juga yang berbahagia Datuk Muhammad Razlan. Seterusnya, Yang Berhormat Datuk Rosni binti Soha, Setiausaha Wanita UMNO Malaysia merangkap Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor, yang juga merupakan Ketua JR Wanita UMNO Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi kepercayaan kepada saya sebagai jurucakap mewakili Wanita UMNO Negeri Selangor. Barisan Exco Wanita UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita Negeri, Ketua-Ketua Wanita Bahagian, seterusnya para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita bersama-sama berkumpul di Dewan yang keramat ini bagi melunaskan tugas dan tanggungjawab kita. Tahniah diucapkan kepada Melaka dan Johor atas kejayaan di PRN yang lalu. Bayangkanlah jika wanita tiada di PRN. Bayangkanlah juga jika di masa itu kita bukan sebahagian daripada kerajaan. Bayangkanlah. Siapa kita? Siapa kita? Kitalah wanita UMNO Malaysia, dulu, kini dan selamanya. Kita tetap akan menjadi benteng parti, sentiasa bersedia demi kestabilan dan kemakmuran negara. Wanita UMNO sememangnya sudah cukup dikenali dan disegani masyarakat sama ada kawan ataupun lawan. Sebut saja apa kebaikan yang wanita tak pernah buat. Kita ada skuad sayang yang betul-betul penyayang. Tak kira situasi atau cabaran, pasti akan hadir membantu. Ketika sakit, banjir, PKP, ribut taufan, asal diberitahu sahaja, pasti akan hadir membantu. Bukan dengan tangan kosong. Betul tak perempuan? Nampak je van squad sayang tu, kita macam nak melompat kat dalam van tu nak bagi bantuan kepada yang memerlukan. Ada bajet ataupun tidak, sikit maupun banyak, kita pasti akan sampai dulu dengan penuh semangat dan bertanggungjawab. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu Shah Alam semasa banjir yang lalu. Beri tepukan kepada sahabat-sahabat. Para perwakilan yang dikasihi sekalian, bila menyebut persediaan PRU, wanita bukan baru nak bersedia. Tetapi wanita telah bersedia awal-awal lagi. Sejak 2019, kita kalah 18, jadi kita dah bersedia 2019. Portfolio JR adalah portfolio yang bergerak tanpa menunggu pusing pilihan raya berbanding dengan portfolio-portfolio yang lain. Bila dah dekat portfolio lain, barulah dia munculkan diri, portfolio barulah mula. Betul tak perempuan?
Tapi JR kita dah mula dari awal-awal lagi. Kita dah mula dah buat perjumpaan demi perjumpaan, gerak kerja demi gerak kerja. Dan mengasingkan pengundi ahli UMNO dalam kawasan, pengundi luar kawasan dan pengundi tak dapat dikesan. Dan selalunya orang yang sibuk nampak bising, orang bekerja diam-diam sahaja. Wanita bekerja ibarat seperti padi, makin merunduk makin berisi. Bukan seperti ayam, telur sebiji, riuh sekampung. Ini dilakukan kerana apa? Semua dilaksanakan oleh wanita walau tiada peruntukan khas, bergerak atas kemampuan, usaha dan kudrat yang ada. Alhamdulillah, ianya boleh dilakukan atas semangat dan penuh keikhlasan dalam perjuangan. Betul tak perempuan? Alhamdulillah. Kita juga tidak pernah menolak. Setiap kali diarahkan turun ke medan juang, kita pasti akan sahut setiap seruan daripada pucuk pimpinan. Asal saja PRK atau PRN kita pasti menjadi yang terawal datang. Asal ada PRK, PRN-nya ada wanita. Asal ada wanitanya ada PRK, PRN. Betul tak perempuan? Tinggal suami dan anak-anak 2 minggu tak balik-balik. Kalau Kak Sabah sampai sebulan campur kuarantin. Bayangkanlah pengorbanan wanita ni. Percayalah, kita tidak akan mampu melakukan semua ini jika dalam diri tiada kecintaan terhadap parti. Oleh itu, hargailah wanita. Tak susah jaga wanita ni. Betul tak? Bagi banyak ni, dapat banyak ni. Betul tak? Ke dapat banyak ni? Alhamdulillah. PM kita, Datuk Seri Ismail Sabri menghargai ketua wanita kita, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini, yang dilantik sebagai Menteri Penuh. Dan di negeri Selangor pula, Pengerusi Perhubungan Negeri Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar dilantik sebagai Menteri Penuh juga. Dapatlah kami ni menumpang kasih. Walau bagaimanapun, ini semua tidak akan berlaku sekiranya tidak mendapat restu dari Presiden UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi melalui mesyuarat MKT. Terima kasih Presiden. Maka, apalah sangat 30% tu calon wanita berbanding dengan sumbangan bakti wanita kepada parti yang tidak terhitung. Bagi saya, angka 30% ini penting kerana ia akan meningkatkan peluang kita memiliki lebih ramai pembuat dasar dalam kalangan wanita dan juga sebagai pendukung suara wanita di Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat kelak. Di Melaka, tempoh hari, kita berjaya mencipta kejayaan yang saya kira sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? 16 orang calon yang mewakili semua parti, calon wanita yang mewakili semua parti, berapa kerusi yang diperuntukkan kepada kita? 3 saja. Ya, 3 saja. Tapi kita menang ketiga-tiga kerusi yang diamanahkan oleh parti. Di Johor pula, 37 calon wanita yang mewakili semua parti yang bertanding. Berapa kerusi yang diperuntukkan kepada wanita UMNO? 7 kerusi. Semua kita menang. Inilah yang saya maksudkan kemenangan yang sempurna. Tahniah kepada wanita UMNO Malaysia dan khususnya wanita Melaka dan Johor. Kita telah membuktikan bahawa pemilihan calon dan kawasan yang tepat, yang diadun bersama strategi yang ampuh dan gerak kerja yang holistik pasti akan membuahkan hasil. Jadi, mohon pihak kepimpinan tertinggi untuk meningkatkan jumlah calon wanita UMNO pada PRU yang ke-15 nanti kepada 30% atas kebolehan dan prestasi wanita. Dan kali ini, ianya harus benar-benar dibuktikan atas pengiktirafan dan penghargaan kepada wanita, atas kebolehmenangan dan kewibawaan wanita itu sendiri di PRN-PRN yang lalu. Bukan tulang belakang yang hanya diletakkan di belakang sahaja, ya. Dari Shah Alam pergi ke utara, singgah di Ipoh membeli roti.
Siang malam kita bekerja bersungguh-sungguh demi parti. Sahabat-sahabat seperjuangan yang dikasihi sekalian, pasca PRU 14 lantai politik negara tidak pernah sunyi dengan pelbagai irama dan tarian. Ruang juang kita menjadi semakin luas dan dinamik. Battleground yang semakin kompleks ini menuntut kita bekerja dengan lebih kuat dan berfikir lebih dalam agar tidak tersalah langkah lalu tumbang. Justru sebagai sebuah parti yang paling senior, UMNO harus menyerap sebarang cabaran yang hadir di segenap arah sesuai dengan pengalaman yang dimiliki supaya dilihat lebih terbuka, relevan dan dipercayai. Pendek kata, kita perlu kekal menjadi pilihan yang terbaik kepada rakyat Malaysia pada sebarang masa, dulu, kini dan selamanya. Wakil Selangor, masa kecederaan dah tamat. Bagi mencapai maksud itu, beberapa hal atau persoalan perlu diberi perhatian. 3 persoalan ini bagi saya amat penting dan mesti diurus sebaik mungkin. Pertama, undi 18. Satu cabaran baru yang sama sekali tidak boleh diambil mudah. Malah berpotensi menjadi antara gugatan besar kepada UMNO pada PRU yang ke-15. Undi 18 perlu dilihat dalam 2 konteks yang berbeza. Pelaksanaan pendaftaran warga negara yang layak sebagai pemilih secara automatik dan pengurangan hak umur menjadi calon daripada 21 kepada 18 tahun. Jika dahulu kita boleh buka meja dan daftar pengundi-pengundi baru yang kita ada personal touch dan kita mengenali personality pengundi-pengundi tersebut, berbanding dengan pelaksanaan undi 18 ini, sesiapa sahaja asalkan warga negara akan didaftarkan secara automatik sebagai pemilih. Hal ini bermaksud kita telah kehilangan satu peluang keemasan untuk mendekati pengundi muda di luar waktu berkempen seperti kebiasaan, sekaligus menuntut pendekatan baru yang lebih segar dan cekap untuk mendekati mereka. Begitu juga dengan dalam soal pemilihan calon, bersediakah kita berhadapan kecenderungan pengundi-pengundi baru yang muda ini terhadap calon yang muda-muda atau dalam lingkungan usia yang sama seperti mereka? Cabaran ini tidak diuruskan. Jika ianya tidak diuruskan dengan bijak, ianya berisiko dan meletakkan kita beberapa langkah di belakang musuh. Undi 18 dan calon muda turut berkait rapat dengan persoalan kedua yang ingin saya highlightkan di sini, iaitu peperangan di media sosial. Sebut media sosial rasanya semua pun tahu. Mengikut data yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pada bulan September 2021 yang lalu, negara kita merekodkan 28 juta pengguna media sosial ataupun 86% daripada keseluruhan bilangan penduduk. Daripada jumlah ini, 91.7% ialah pengguna Facebook, 80.6% mengguna YouTube, manakala 63.1% memiliki akaun Instagram. Data yang menunjukkan 98.7% pengguna internet di Malaysia menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai medium utama komunikasi. Tetapi yang paling popular dan aktif, iaitu sebanyak 69% di kalangan remaja adalah TikTok. Namun syukur Alhamdulillah, wanita UMNO juga telah melancarkan pasukan Cyber Rangers Wanita UMNO Malaysia ataupun KRU pada bulan November tahun yang lalu. Saya difahamkan pasukan ini diwujudkan khas untuk berperang di media sosial dan dipimpin oleh mereka yang berpengalaman. Jadi, kita kena beri sokongan sepenuhnya dan ianya perlu dimantapkan lagi pasukan ini bagi menyediakan storyline, bahan-bahan seperti poster, video dan artikel, selain di samping bahan-bahan yang disediakan oleh penerangan UMNO Malaysia. Mana tahu kali ini ada, selalunya kita tengok animasi ataupun emoji seperti Cik Yah Official. Kali ini, mana tahu Datuk Seri Nuraini wujudkan pula Cik Ani Official. Tajuknya, Bila Mak-Mak ke Persidangan Wanita UMNO Malaysia. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, 2 minit, Datuk Pungsi, I love you. Persoalan ini ada yang terakhir. Persoalan terakhir tetapi cukup penting di sini adalah berkenaan hala tuju muafakat nasional. Saya yakin percaya kita semua di sini tertanya-tanya akan hal yang sama. Masih wujudkah lagi muafakat nasional? Sejujurnya saya sendiri mengharapkan jawapan dan kepastian. Kerana tidak berdaya lagi hendak menahan asakan daripada pelbagai pihak, khususnya dalam kalangan ahli-ahli UMNO sendiri yang keliru dan buntu. Ada lagi ke MN nak tanda putih, kelabu atau hitam. Bila turun berjumpa pengundi, akan ditanya oleh pengundi, PAS masih bersama UMNO ke atau tak, dan pelbagai persoalan.
Justru saya berfikir sudah tiba masanya para perwakilan dan pemimpin tertinggi UMNO membuat satu ketetapan yang jelas dan rasmi bagi menamatkan segala kekhususan yang menyelubungi muafakat nasional ketika ini. Kita perlu hantar satu isyarat yang jelas kepada mereka di sana. Jika hendak, katakan hendak. Tidak kita ternanti-nanti. Puan-puan, para perwakilan yang saya kasih sekalian, sesekali kita renung sejenak betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ruang dan peluang kepada kita. Setelah PH, PN, sekarang keluarga Malaysia. Semua ini menjadi ujian dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita muhasabah diri dan memperbaiki diri kita sendiri dan organisasi kita, iaitu Parti UMNO yang kita jadikan sebagai wadah perjuangan. Apabila kita melihat dari perspektif Parti UMNO, sudah tentunya parti kita dalam keadaan yang sangat kritikal. Seperti abu di atas tunggul, sama ada kita setuju atau tidak, sama ada kita sedar ataupun tidak, kerajaan kita ini merupakan sebuah kerajaan campuran. Namun demikian, kita kenalah beri sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob kerana Perdana Menteri dari UMNO dan merupakan naib Presiden UMNO, tanpa menafikan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi adalah sebagai Presiden Parti UMNO. Dan ternyata kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri meredakan keadaan politik di Malaysia dan peningkatan ekonomi. Di samping melalui aspirasi bertunjangkan keluarga Malaysia, sangat unik kan politik masa kini yang sungguh mencabar. Yang terakhir Datuk Pengerusi Tetap, pesanan dari saya. I love you. Please. I love you too. Masa kian suntuk, cabaran kian getir. Asakan demi asakan hadir dari segenap arah. Pihak lawan dan musuh sentiasa mencari jalan dan akan terus berusaha meruntuhkan parti kita, baik dari luar maupun dari dalam. Kita jangan sesekali terperangkap dalam perancangan mereka. Baik buruk parti, kekallah kita bersatu sepenuh hati. Yang pergi usah ditangisi, yang setia kita jaga dan pelihara. Andai keliru, ayo bertemu, kita rungkai satu persatu. Jika ada yang terbuku di hati, luahkan dengan adab supaya tidak melukai parti. Andai basah di dapur kerana tempias, usah ditukar atap tetapi tutuplah tingkap yang terengah luas. Sebagai penutup, terimalah serangkap pantun dari saya. Angin bertiup, debu bertaburan, duri menusuk, luka di tangan. Terima kasih atas kesabaran. Temani saya ke akhir ucapan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.